tell me yang mereka sangat malu, takut terfikir yang anak mereka akan tantrum dekat mall kan. So and trust me, that's when the kids will know. This is when I kalau nak buat tantrum kena buat depan orang. Because confirm dia akan give in kan. Hai, Assalamualaikum semua followers Pak Emma. Saya harap semua followers Pak Emma yang sedang menonton live ini berada dalam keadaan yang sihat-sihat semuanya. Okey, saya Fatin, host anda dalam Pak Emma Bincang Sihat. Jadi kali ini apa yang kita nak bincangkan dalam Pak Emma Bincang Sihat ini? Okey, tentunya masih lagi tentang kesihatan fizikal dan juga mental, iaitu macam mana cara kita sebagai ibu bapa nak tangani anak yang tantrum. Menarik kan? Sebab saya rasa masalah anak yang tantrum ni sebenarnya masalah yang sering ataupun kerap berlaku pada ibu-ibu atau ayah-ayah yang ada anak kecil. Okey. So, mesti ramai followers yang tertanya-tanya, macam mana kita nak tangani anak yang tantrum ni? Jangan risau sebab hari ni saya bawakan pakar ke set Pak Emma Bincang Sihat ni untuk mengupas tentang tajuk macam mana cara nak tangani anak yang tantrum ni. Okey. Saya tak nak buang masa, saya perkenalkan tetamu kita hari ini iaitu Puan Katiana Azman, pakar psikologi kanak-kanak. Apa khabar Yana? Okey, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab Yana sudi luangkan masa Yana hari ini untuk bersama-sama dengan followers Pak Emma untuk mengupas tentang tajuk hari ini. Thank you. Okey. So, saya tak nak buang masa tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada followers Pak Emma, jangan lupa share live ini, tag rakan anda, tag ibu bapa, tag mama papa sebab saya rasa tajuk hari ini sangat dekat dengan kita sebagai ibu bapa yang ada anak kecil kan, sebab masalah ni sangat kerap terjadilah dalam kehidupan seharian kita. Dan bagi yang share live hari ini jangan risau sebab kita ada nak bagi something. Jadi share je dulu. Followers yang bertuah akan dapat something daripada Emma. Menarik itu kan. Okey. Ada lagi. Rasa macam banyak kan intro saya hari ini. Okey, jangan lupa untuk saksikan Pak Emma Bincang Sihat sepanjang April ini sebab banyak isu-isu yang kita akan kupaskan dengan pakar-pakar yang menarik yang kita jemput. Okey, berbalik kepada soalan kita iaitu topik kita iaitu macam mana nak tangani anak tantrum. Okey, macam Yana boleh tak explain sikit dekat followers ni biasanya seawal usia berapa anak-anak akan mula tantrum ni? So sebenarnya anak-anak kita ni boleh mula tantrum seumur beberapa bulan pun boleh. Sebab sebenarnya tantrum ni adalah cara anak kita untuk berkomunikasi. Kerapnya berkomunikasi untuk memberitahu kita yang mereka tak happy lah, selalunya negatif kan. Tapi kalau kita tengok anak-anak mungkin yang dari usia beberapa bulan, mereka tak ada perkataan lagi. Mereka tak tahu nak berkomunikasi dengan bahasa macam kita sebagai dewasa. So cara mereka menangis, cara mereka mengamuk adalah cara untuk mereka memberitahu kita yang adik lapar, adik tak happy, adik I want cuddles kan. Ni semua benda yang mereka akan lakukan dengan cara yang kita panggil non-verbal. Tetapi kalau kita tengok dari segi developmental milestones kan, I think semua ibu bapa pernah dengar the concept of the terrible twos atau anak-anak pada umur 2 tahun selalunya akan mula atau lebih kurang 2 tahun akan nampak temper tantrum yang memang kerap masa that time. Setuju. Sebab macam saya sendiri, saya ada anak yang 1 tahun 8 bulan nak masuk dekat 2 tahun. Ya Allah, dia punya tantrum. Kita as a parents macam memang kita sebagai ibu bapa kena memang sabar sangat-sangat during that time. Okey. Macam anak tantrum ni, adakah perkara biasa atau tantrum tu sebenarnya adalah tanda masalah kepada perkembangan ataupun sebagainya lah? Memang this topic ni atau concern ni adalah memang sesuatu yang banyak ibu bapa risau sebab ada banyak connection atau link antara temper tantrums, contohnya perangai seperti head banging atau hentak kepala atau pukul kepala, that kind of thing, yang kita selalu nampak dengan kanak-kanak yang mungkin ada condition seperti autism atau ADHD. So disebabkan simptom-simptom atau perangai-perangai ni yang telah terletak dalam kriteria, sebanyak ibu bapa yang akan risau. Tapi sebenarnya temper tantrum tu adalah apa kita panggil age appropriate. Kalau anak kita dah berumur remaja tetapi masih temper tantrum, golek atas lantai, hentak kepala macam tu, then that's a problem lah. Tapi kalau kita tengok anak-anak yang kurang daripada umur 5 tahun macam tu, it is age appropriate. So jangan risau kepada ibu bapa di luar sana, temper tantrum is normal. Jadi anak mengamuk, anak
menangis, sebenarnya itu adalah cara untuk berkomunikasi kan. Ya, Okey, betul. macam yang Ana mention tadi, anak ketuk kepala, apa semua tu kan. Adakah itu tanda masalah? So macam mana parents nak tahu behavior anak tu adalah membawa kepada satu masalah masa mengamuk. Mungkin hentak kepala berulang kali atau macam mana? Selalunya kriteria pertama yang nak selalu nasihatkan kepada ibu bapa adalah cuba kenal pasti sebab dia apa. So cuba fikir, okey, sebelum adik mengamuk tadi, apa yang tengah berlaku? Mungkin sebab adik minta iPad ke tablet masa tu and then kita tak bagi. Ada disebabkan kita kata no atau kita kata okey dah waktu masa untuk mandi ke makan ke anything like that. Adakah sebab di mana anak kita tu marah? Atau is there anything that caused them to get upset, kan? Kalau ada sebab, then ada kemungkinan besar temper tantrum tu adalah reaksi mereka terhadap tak dapat kehendaknya. And in that case adalah normal disebabkan kalau kita tengok berdasarkan umur mereka, mungkin language atau komunikasi mereka tak begitu develop banding dengan kita. Kita juga kena fikir yang anak kita, otak mereka tu masih membesar, tak cukup fully develop lagi. So bahagian yang control apa kita panggil emotional regulation atau keupayaan kita untuk regulasikan, if that's a word, emosi kita, tu sesuatu yang anak kita memang tak boleh buat pada umur tu. So bila mereka tak happy benda yang kecil pun, reaction dia sangat besar. So kalau kita tengok semua faktor-faktor tu, memang temper tantrum tu atau marah tu adalah normal. Tetapi kalau anak kita hentak kepala atau tantrum tanpa sebab. So contohnya dia tengah tengok TV atau dia tengah main dengan adik-beradik dia dan tiba-tiba dia mengamuk hentak kepala, atau walaupun dia tengah tengok TV happy-happy dan dia hentak kepala sorang-sorang dia macam tu, tu adalah tanda-tanda yang mungkin ada masalah yang berlebihan. So to all the parents out there, silalah tengok kalau ada sebab yang kita sebagai ibu bapa boleh kenal pasti dengan senang. Kalau ada sebab, kemungkinannya it's normal. Tapi kalau tanpa sebab, look into that. So followers Pak Emma yang sedang menonton ni kena tahu juga masalah anak tantrum tu kan. Kalau anak reaction anak tu berlebihan, mungkin ada sesuatu masalah dan boleh rujuk kepada pakar. Okey, bagi followers Pak Emma yang tengah join, tengah tengok live ini, mungkin tertanya apa sebenarnya topik yang kita tengah bincangkan. Okey, hari ini kita berbincang tentang tajuk macam mana nak tangani anak yang tantrum. Tajuk yang sangat orang kata popular lah dalam kalangan ibu-ibu kan. Sebab anak memang age dia ada yang sedang tantrum, mengamuk, nakkan sesuatu. Okey, jangan lupa share dulu live ini. Dan bagi peserta yang bertuah lah hari ini, yang share live hari ini, kita akan bagi hadiah misteri daripada Pak Emma. Nanti admin akan kontak. Okey, bagi yang baru join juga, sebenarnya Pak Emma Bincang Sihat ni akan berlangsung sepanjang bulan April ini dengan pelbagai topik yang menarik dan juga ada pakar jemputan. Jadi rugi sangat-sangat tak tengok sebab topik-topiknya sangat dekat dengan kita, diri kita as a parent. Okey. So Yana, boleh tak Yana terangkan apakah tantrum, apakah mengamuk? Adakah benda tu ada sesuatu yang berbeza ataupun sama? Kepada Yana, mengamuk tu adalah sebab, tantrum tu adalah reaction dia atau dia punya result daripada mengamuk tu. Sebab kalau kita dah bincangkan tadi, kanak-kanak atau anak-anak kita tak ada keupayaan untuk berbincang atau rationalize perasaan mereka seperti kita sebagai dewasa. Tu bukan sebab mereka tak nak ke apa, tapi otak mereka masih membesar. Bahagian otak yang control keupayaan kita untuk regulate emosi kita sebenarnya akan membesar sampai umur 28 tahun. So cuba bayangkan anak kita pada umur 4 tahun, lagi lamanya sebelum that part of the brain fully matang. So disebabkan itu ada banyak skill yang mereka bukan tak nak buat tapi memang tak boleh buat. So selalu saya cakap dekat parents, macam update dia tak penuh lagi kan. Belum dia punya latest iOS update dia macam mana kan. So disebabkan tu kita kena sebagai ibu bapa faham yang bukan mereka sebab mereka niat mereka macam tu. Mereka memang tak boleh. So kalau kita tengok yang mengamuk dengan tantrum tu, that's how I look at it. Mengamuk tu adalah sebab mereka tak puas hati atau mereka tak happy tentang sesuatu yang mereka mungkin nak tapi tak dapat, atau they lose at a game or something like that. Tapi reaction dia adalah temper tantrum.
Okey, bagi followers yang sedang menonton hari ini, kalau ada soalan berkenaan dengan anak tantrum, boleh saja drop di ruangan komen. InsyaAllah sekejap lagi saya akan tanyakan pada Puan Katiana. Okey, macam contoh saya ada anak 1 tahun 8 bulan, anak saya mengamuk. Nak tengok cerita dekat YouTube. Jadi untuk saya as a mom nak tenangkan dia, so saya akan buka. Boleh ke cara dia tu? Okey, so kalau kita tengok, kita sebagai ibu bapa dah kenal, pasti dah tahu secara confident dia sebab anak kita marah, kita kena tanya diri sendiri sama ada kita nak, apa message yang kita nak communicate kepada anak kita. Sebab kalau contohnya dia nak tengok kartun, and kita punya respon, kita akan bukakan kartun tu untuk dia akan belajar yang, setiap kali adik tantrum, adik dapat apa adik nak. Kan? So kita kena fikir apa message yang kita nak communicate kepada anak kita. So kalau contohnya sekarang ni zaman lockdown ni pun ada banyak ibu bapa nak cuba control screen time. Sebab antara online school dengan parents work from home, banyak anak-anak semua dapat hours and hours of screen time. So sekarang ni banyak parents will come to me and say, macam mana I nak control screen time anak I bila sebelum ni dia boleh dapat sebanyak mana dia nak. So kita kena tanya diri sendiri sebagai ibu bapa, apa kita punya rules atau apa yang kita nak ajar anak kita, apa message yang kita nak ajar anak kita, dan pastikan kita punya reaction tu tidak menggalakkan that behavior. So dalam example yang Iman cerita tadi tu, kalau kita nak ajar anak kita jangan kalau setiap kali I nangis I tak dapat screen time, apa yang kita nak buat ialah cuba distract dia. So kalau you dah tahu yang dia memang nakkan kartun tu and dia menangis, what you should do is actually distract dia untuk buat benda lain. Sebab dia akan tahu, lagi I nangis, lagi I tantrum, lagi jauh I daripada benda yang I nak. So dia akan tahu ni taktik yang tak berfungsi. So the next time yang I nak screen, I have to find a different way. And so that's what kita kena ajar dia as they get older. Pada umur setahun 8 bulan tu, kita negotiate dengan dia pun dia tak akan faham. Betul. So kita kena pakai actions pada tahap tu. Bila dia dah sampai sekolah rendah macam tu, kita boleh negotiate. Tadi adik menangis sebab adik nak tengok TV kan. Lain kali kalau adik nak sesuatu, adik cakap je macam ni kat mama. Lain kali mama boleh tolong. That kind of thing. Pada umur 18 months, 1 year, 8 months tu memang tak boleh lah. Okey, kalau saya biarkan dia menangis macam mana? So that's the thing, kita biarkan dia menangis. Bila dia dah mula calm down sikit, come and hug them, that kind of thing kan. So memang ada setengah petua orang tua-tua, kita jangan layan sangat anak kita menangis kan, biar dia menangis. Tapi I say kita kena cuba cari balance, sebab kita juga kena ingat yang kalau anak kita menangis, kalau tak ada siapa yang pujuk dia, dia pun akan belajar yang no matter how upset I am, tak ada siapa akan tolong I, tak ada siapa akan comfort I. Tu akan menggalakkan message yang negatif pula. So kita kena cuba find a balance. Memang susah kan? Susah. Lagi-lagi bila kita nak pujuk dia, lagi kuat dia mengamuk. Because that's the thing. He wants you to know. Dia nak you tahu yang dia tak happy kan? Of course. So kita cuba pujukkan dia, tapi don't give in to apa yang you tahu dia nak. Dia harapkan yang kalau dia menangis ke dia tolak ke apa, you akan buka TV tu. That's what they're hoping you would do. So just hug them. Jom adik kita main ni nak. Jom kita main masak-masak dengan mama ke. Try to distract. After a while, attention span dia memang quite limited. Dia akan lupa. Tapi kita tak nak galakkan otak dia untuk build the connection yang bila adik nangis, bila adik tantrum, adik akan dapat apa adik nak. That's what we have to prevent. Okey, saya rasa penjelasan daripada Puan Katiana ni sangat jelas. Okey, kalau anak tu yang masih kecil, cuba bagi dia masa bertenang. Jangan terus buka apa atau jangan terus bagi apa yang dia nak. Dan bila dah besar sikit, boleh negotiate dengan dia. Okey, so kita ada soalan daripada followers. Okey, apakah perkara terbaik yang boleh ibu bapa lakukan jika tiba-tiba anak tantrum? Especially contohlah pergi mall. Tiba-tiba mengamuk, malulah pula. Tu merupakan sesuatu yang banyak ibu bapa fobia tau. They will tell me yang mereka sangat malu, takut terfikir yang anak mereka akan tantrum dekat mall kan. So, and trust me, that's when the kids will know. This is when I kalau nak buat tantrum, kena buat depan orang. Because confirm dia akan give in kan. So, the first thing yang kita nak tahu is like kanak-kanak dia tantrum selalunya kalau tak ada masalah yang lebih serius, cuma ada 3 sebab.
Sebab yang pertama adalah untuk mengelakkan. So disebabkan ada sesuatu yang dia tahu yang dia kena buat, yang dia tak nak buat. Contohnya berhenti kartun ke, mandi ke, makan ke, buat homework ke, dia akan tantrum untuk mengelakkan aktiviti tersebut. Tu sebab pertama. Sebab kedua adalah untuk attention, kan? Tak payah jelas lebih daripada tu. Yang ketiga adalah what we call dalam bahasa Inggeris need for tangibles, atau memerlukan sesuatu yang tangible seperti makanan ke, screen time, mainan ke. So this is the general 3 sebab di mana anak-anak kita akan tantrum. Dan kalau kita ada anak yang tengah buat tantrum, kita secara cepat dia kena cuba fikir apakah sebab yang dia tengah cuba nak execute ni. So kita selalu tengoklah, contohnya pergi kedai toys, dia nak minta sesuatu, kita tak boleh mula depan semua orang kan. So kita tahu yang sebab tu adalah sebab yang ketiga, need for tangibles. So kita kena buat opposite. So kalau dia nak mainan tu, dia dekat kedai tu, dia tengah golek-golek menjerit-jerit, what you want to do is to pick them up, kata okay, sebab adik dah upset, kita akan keluar. Pick up your child and keluar daripada kedai tu. Lagi dia akan menjerit sebab you're pulling him further from the toy. Tapi apa yang kita nak buat adalah kita nak ajar anak kita, lagi dia buat tu, lagi jauh dia daripada apa yang dia nak. So walaupun ia memang memalukan untuk kita sebagai ibu bapa, tapi the advice thing to do is bawa anak kita pergi ke tempat lain. Pergi beli aiskrim ke, pergi buat, tak payah tinggal the mall entirely, tapi keluar daripada kedai tu supaya adik akan tahu yang oh, bila I buat perangai macam ni, lagi jauh I daripada benda yang I nak, kan? So ada setengah parent kata takkan asyik nak kena balik rumah je setiap kali dia tantrum. I know it's uncomfortable, tapi itulah cara yang paling berkesan untuk ajar anak kita, this behaviour is not acceptable. Yang paling jangan buat adalah jangan beli toy tu. Jangan beli toy tu. Jangan beli atau jangan buat apa yang dia nak, because kalau you buat walaupun sekali sahaja, dia confirm dia akan buat lagi. Dia akan ingat sebelum bila. Anak kita memang sangat pandai, especially nowadays. So kalau buat sekali je, they will confirm do it again. Jadi ni saya rasa tips yang sangat berguna. So kalau boleh, tapi saya as a parent kan, aku nak balik. Malu. Serius malu. Ya, memang malu. So kita as a parents kena cekal tabahlah bila anak dah buat perangai, bila anak dah tantrum, sebab anak kecil ni dia tak pandai lagi nak communicate kan. Dia tak pandai lagi nak bagi tahu apa yang dia tak suka, apa yang dia suka. Jadi bagi dia masa untuk bertenang, dan kalau boleh ikut tips yang apa kata yang Ana bagi tahu tadi, bawa dia keluar daripada tempat tersebut dan cuba, orang kata, cuba bagi dia masa untuk bertenang. Okey, kita sebenarnya dah sembang-sembang sebenarnya dah di akhir live kan. Saya rasa macam aduh, banyak lagi nak cakap kan. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk followers Pak Emma yang sedang melihat live ni daripada kata Yana. Memang tantrum ni merupakan sesuatu yang sangat susah untuk parents nak handle, sebab seperti yang Faiz cakap tadi tu memang sangat memalukan, memang susah nak handle. Banyak ibu bapa di luar sana pun maybe tak sympathetic, selalu komen-komen pandang-pandang kepada sesiapa yang ada anak yang tantrum. So ia memang sesuatu yang sangat menyusahkan, sangat stressful untuk ibu bapa. Tapi jangan risau, understand yang ia sesuatu yang normal. Dan kalau you dah tahu cara untuk sort out situasi tu atau handle situasi tu, your child will learn very quickly. So jangan risau. Betul. Yang penting kena tabah, sebab anak-anak sedang nak membesar, banyak yang dia cuba nak hadapi. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Katiana Azman, pakar psikologi kanak-kanak, kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Pak Emma hari ini. Dan tak lupa juga nak terima kasih banyak-banyak kepada followers Pak Emma yang sudi tonton live ni sehingga habis. Saya minta maaf banyak-banyak yang ada drop soalan di ruangan komen tu tak terjawab. Minta maaf banyak-banyak. Dan akhir sekali, terima kasih tak terhingga sekali lagi. Dan jangan lupa share video live ni sebab kita nak bagi hadiah misteri buat followers Pak Emma. Okey, nanti admin akan contact pemenang tersebut. Okey. Dan akhir kata jangan lupa subscribe Majalah Pama, YouTube dan juga Facebook Majalah Pama. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.